Terima, terima kasih Yang Berhormat Arau. Dipersilakan Yang Berhormat Pan Batang Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya juga ingin mohon untuk menyertai perbahasan peringkat jawatankuasa maksud B dan P62 Kementerian Dalam Negeri. Pertamanya saya ingin memfokuskan kepada butiran 020-100 kepolisan yang diperuntukkan 8.6 bilion. Datuk Pengerusi, peranan anggota polis Diraja Malaysia amatlah penting dalam menguatkuasa undang-undang dan memelihara ketenteraman awam termasuk di kawasan luar bandar. Umum maklum bahawa kawasan luar bandar juga tidak terkecuali dari dibelenggu masalah jenayah seperti pecah rumah, kecurian, penagihan dadah, perjudian haram dan sebagainya. Dalam hal ini saya ingin menyarankan kepada pihak kementerian untuk mempertimbangkan penambahan anggota polis untuk ditugaskan di kawasan luar bandar dan pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Kebanyakan balai polis di luar bandar termasuk di Parlimen Batang Lupa amat memerlukan lebih ramai anggota bagi membolehkan tugas dan tanggungjawab kepolisan dapat dilaksanakan secara efisien, terutamanya dalam membendung aktiviti jenayah. Balai Polis Sebuyau sebagai contoh buat masa ini hanya mempunyai 8 orang anggota, seorang sarjan, 5 orang korporal, 2 orang konstabel. Walaupun mereka ini dipertanggungjawabkan untuk menyelia sebanyak 54 buah kampung dan rumah panjang dengan kepadatan penduduk sekitar 23,000 orang dan keluasan kawasan takbiran sebanyak 770 km persegi, jelas bahawa terdapat keperluan untuk menambah baik jumlah anggota di balai ini dan saya berharap agar pihak Kementerian dan PDRM dapat melihat kepada isu ini dengan segera, bukan sahaja di Balai Polis Sebuyau, di Lingga, di Beting Maru dan sebagainya. Merujuk kepada butiran 22000, kenderaan PDRM yang diperuntukkan sebanyak 52.4 juta tahun ini, saya mohon agar kementerian juga dapat melengkapkan anggota polis di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah dan Sarawak dengan kenderaan yang mencukupi dan sesuai seperti kenderaan pacuan 4 roda bagi memudahkan mereka untuk menjalankan tugas rondaan dan menyelesaikan kes-kes kecemasan dan kemalangan. Seterusnya saya ingin menyentuh butiran 12000 balai-balai dan pondok polis yang diperuntukkan 46 juta dan butiran 18000 pembaikan dan ubahsuai yang diperuntukkan dengan 44.8 juta. Saya mengamati jawapan Yang Berhormat Menteri KDN semasa penggulungan peringkat dasar belanjawan 2023 dan saya berharap agar keperluan mendesak untuk membina balai polis di daerah pusat dapat dipertimbangkan dalam pelan tindakan perancangan daerah tindakan perancangan strategik 5 tahun PDRM yang akan datang supaya hal balai ini tidak lagi perlu menumpang di pejabat daerah. Pada masa sama, saya berharap agar bangunan balai, pondok polis dan kuartus anggota di kawasan luar bandar yang telah usang dan berada dalam keadaan daif dapat dibaik pulih dan dibina baru, khususnya bagi Balai Polis Sebuyau dan Balai Polis Lingga di Parlimen Batang Lupa. Di Balai Polis Sebuyau misalnya yang telah ditubuhkan sejak 1947, 10 kuartus lama sedia ada yang diperbuat daripada kayu telah diisytiharkan tidak lagi selamat untuk digunakan oleh JKR Samarahan dan anggota terpaksa menyewa di tempat lain. Banyak lagi kerja-kerja baik pulih yang diperlukan oleh Balai Polis Sebuyau termasuk dari segi struktur bangunan dan pendawaian yang saya harap dapat diselesaikan dalam tempoh terdekat. Seterusnya saya ingin merujuk kepada butiran 04000 rela yang telah diperuntukkan sebanyak 24.4 juta. Datuk Pengerusi, jasa dan peranan anggota rela amatlah besar, khususnya dalam menjaga keselamatan, memelihara ketenteraman awam di peringkat komuniti. Kehadiran dan bantuan rela sedikit sebanyak mengurangkan beban anggota keselamatan yang lain, khususnya pihak polis. Malahan di Sarawak, rela turut membantu tugas-tugas kawalan keselamatan di sekitar kawasan sempadan. Namun demikian, saya kecewa melihat banyak pihak yang memandang enteng tugas dan peranan rela. Justru saya berharap agar pihak kementerian dapat melaksanakan
Suatu inisiatif bagi memperkasa dan meremajakan peranan rela agar badan beruniform ini dapat diperhebat dan juga dihargai seperti mana anggota keselamatan yang lain. Besarlah harapan saya agar kebajikan anggota rela akan terus diberi perhatian oleh kementerian dalam belanjawan kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupa. Dipersilakan Yang Berhormat Gombak. Terima kasih pengerusi dan yang berhormat sekalian. Saya mengucap terima kasih di atas kesempatan untuk membahas bersama-sama dalam peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Dalam Negeri. Pertama, saya ingin merujuk butiran B 020100 Kepolisan dengan peruntukan 8.6 bilion ringgit Malaysia. Dan peruntukan ini sudah pasti saya ingin merujuk kepada adakah pasukan polis kita mempunyai latihan yang bersesuaian dengan keperluan semasa. Justru dengan lebih rinci saya ingin bertanyakan apakah rasio tempoh latihan polis daripada segi penggunaan senjata api berbanding dengan latihan deeskalasi ataupun penyelesaian konflik. Yang berhormat sekalian, keupayaan pasukan keselamatan seperti polis dalam mengurus serta mengawal senjata sangat diperlukan, dan pada hari ini kita bukan saja berdepan dengan cabaran musuh yang tidak bersenjata atau bersenjata ringan, tapi kadang-kadang mereka mempunyai kebolehan dan kemampuan yang tersendiri. Justru pada pandangan Gombak adalah baik bahawa pasukan polis juga diberikan latihan yang menyeluruh menguruskan senjata, mengenal pasti bentuk senjata dan seterusnya dibekalkan dengan senjata-senjata yang berkualiti dalam tempoh masa yang baik supaya mereka dapat mengawal jenayah dengan berkesan dan sekaligus menunjukkan keefektifan pasukan keselamatan seperti pasukan polis. Yang kedua, dalam bab kebajikan dan juga dalam hal ehwal membantu kesihatan mental pasukan polis, kita dapati ada beberapa kejadian-kejadian yang melibatkan anggota pasukan polis yang terlibat dengan aktiviti hingga kecewa bercinta ataupun gagal dalam berkeluarga dan akhirnya membawa kes kepada membunuh pasangan serta kes-kes yang telah dibicarakan di mahkamah. Hal ini sudah pasti satu yang begitu menyedihkan. Justru apakah sokongan-sokongan yang disediakan oleh pasukan polis dan kementerian bagi memastikan hal ini dapat ditangani, dan bagaimana pula seharusnya supaya kita dapat memeriksa ataupun melakukan ujian secara berkala kepada pasukan ini kerana mereka merupakan pasukan yang mempunyai license to kill ataupun mempunyai senjata yang boleh membunuh dan sebagainya yang kemungkinan boleh terlaku satu perkara yang kita tidak mahu. Seterusnya B 020200 kesukarelaan berkenaan dengan polis komuniti. Sudah pasti sebelum ini pihak Kerajaan Negeri Selangor pernah memohon agar dibenarkan pihak-pihak berkuasa tempatan mendaftarkan polis sukarela. Ini secara tidak langsung akan membantu jumlah nisbah polis yang diperlukan di atas lapangan dan juga membantu untuk mengurangkan tekanan balai dan juga pasukan polis dalam mengawal jenayah. Namun begitu saya percaya ada beberapa kekangan-kekangan tertentu kerana kalau kita lihat pihak berkuasa tempatan sebenarnya mempunyai capaian kawasan yang lebih besar berbanding dengan beberapa syarikat. Syarikat-syarikat tertentu kadang-kadang mempunyai hak mendapatkan polis sukarela ataupun polis bantuan. Namun begitu di pihak negeri, pihak berkuasa tempatan yang mempunyai aset-aset tertentu, sewajarnya difikirkan untuk dibantu ataupun diberikan peluang. Terutama negeri yang mempunyai penduduk yang padat seperti Selangor ataupun Bandaraya Melaka yang saya percaya dikunjungi begitu ramai orang. Sudah pasti saya berpandangan atau Gombak berpandangan hal ini mungkin boleh difikirkan supaya dimasukkan polis bantuan ini ataupun polis-polis sukarela ini kepada pihak-pihak berkuasa tempatan selagi mana ia tidak mengganggu daripada segi penggajian yang boleh dipertanggungjawabkan kepada pihak berkuasa tempatan. Yang berhormat sekalian, yang terakhirnya adalah P dalam pembangunan P25000 sistem teknologi maklumat. Saya melihat ada peruntukan yang agak besar, lebih 200 juta, dan saya ingin bertanya di sini apakah langkah yang dibuat oleh pihak polis untuk menarik ataupun menggunakan CCTV ataupun kamera litar tertutup yang ada digunakan di banyak premis. Adakah ia hanya digunakan case by case atau dirujuk bila kes-kes tertentu, ataupun pihak polis boleh menyedut ataupun mendapatkan semua maklumat itu yang boleh dirangkumkan di bawah satu command center yang boleh memantau keselamatan khususnya di kawasan-kawasan padat duduk
dan di kawasan semua penduduk yang lain. Saya mohon sekalian, itu sedikit daripada saya. InsyaAllah kalau tadi Negeri Sembilan kata sedia berhadapan, kita akan kurangkan gelombang tu Negeri Selangor tak sampai Negeri Sembilan. Terima kasih. Arah mana arah? Dah balik pula mencakap. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Yang berhormat seramai 26 Yang Berhormat telah berbahas dan perkara ini sekarang tiba masanya untuk Timbalan Menteri untuk menjawab. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. 25 minit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya mengucapkan terima kasih kepada seramai 26 ahli-ahli berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2023 di peringkat jawatankuasa di Dewan Yang Mulia ini. Secara langsung telah menyentuh portfolio Kementerian Negeri. Saya percaya semua kita berhasrat untuk memastikan apa yang dilaksanakan oleh kementerian dapat dilaksanakan baik dan sempurna demi rakyat. Saya akan cuba menjawab dan menyentuh soalan yang dibangkitkan kerana masa diberikan saya lebih kurang 25 minit saja. Yang Berhormat Ibu Barat menyentuh perkara berkaitan dengan kewarganegaraan bagi anak angkat. Yang Berhormat Ibu Barat. Untuk makluman dari Yang Berhormat, taraf kewarganegaraan seorang individu ditentukan berdasarkan kepada status perkahwinan dan taraf warganegara ibu bapa kandung sewaktu kelahiran berlaku. Berhubung dengan isu kewarganegaraan anak angkat kepada warga negara Malaysia seperti dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat adalah ditegaskan bahawa pengangkatan tidak membawa maksud pemulihan warga negara Malaysia secara automatik. Kerana prosedur pengangkatan dikawal selia oleh Akta Pengangkatan 1952, kurungan Akta 257 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952, Akta 253. Walau bagaimanapun, ibu bapa angkat boleh mengemukakan permohonan warga negara sebelum anak angkat tersebut berumur 21 tahun. Dalam hal ini, pertimbangan adalah tertakluk kepada peruntukan di bawah perkara 3 Perlembagaan Persekutuan serta perundangan lain yang berkuat kuasa termasuklah berkaitan dengan pengangkatan secara sah. Yang Berhormat Ibu Barat juga membangkitkan hasil lawatan Yang Berhormat Menteri dalam negeri ke beberapa negara tempoh hari. Yang Berhormat Menteri dalam negeri telah melawat dan mengadakan perbincangan dengan beberapa negara iaitu Indonesia, Nepal, Bangladesh pada bulan Januari dan Februari lepas. Antara perkara-perkara dan isu-isu yang dibincangkan ialah bagi mendapat kerjasama negara-negara sumber di dalam pelaksanaan Pelan Kelonggaran Pekerja Asing, program khas pemutihan parti, pemakasaan dan pendigitalan pengajian pekerja asing dan cadangan MOU bagi pengajian pekerja asing bagi memperkasa kebajikan pekerja asing di Malaysia. Kemudian Yang Berhormat juga menyentuh berkaitan dengan status pengajian pekerja asing bagi subsektor perkhidmatan tekstil, tukang gunting dan tukang emas. Perkara ini juga dibangkitkan oleh beberapa ahli berhormat lain. Untuk makluman, ketiga-tiga sektor berkenaan adalah sektor beku sejak 2009. Pada tahun 2019, ianya telah dikategorikan sebagai sektor tidak dibenarkan untuk pengajian pekerja asing. Dan pemegang PLKS dia ada hanya dibenarkan bekerja sehingga 15 Mac 2023. Sebagaimana sedia maklum, pengajian pekerja asing adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Manusia dan agensi kawal selia. Namun demikian, bagi maksud pelaksanaan dasar pengajian pekerja asing, Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Imigresen Malaysia telah menimbang kegusaran majikan-majikan yang terkesan dengan keputusan penamatan PAS Lawatan Pekerja Asing PLKS ini dengan memberi ruang masa tambahan selama 3 bulan sehingga 15 Jun 2023. Sehubungan itu, PLKS pekerja asing di bawah subsektor tekstil, tukang gunting dan tukang emas masih dibenarkan membuat pelanjutan melewati 15 Mac 2023. Selepas 15 Jun 2023, tiada lagi pelanjutan PLKS pekerja asing bagi subsektor perkhidmatan tekstil, tukang gunting, tukang emas dibenarkan sehinggalah hasil kajian dan sesi libat urus dengan peserta industri
Subsektor ini dibentangkan kepada mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing. Ini jawapan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Ya, penjelasan. Yang Berhormat, kalau tak celah banyak saya boleh jawab. Sikit je. Saya nak tahu apakah hasil perjumpaan di antara Menteri Sumber Manusia dengan Menteri Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini, seminggu dulu. Itu saya... Yang Berhormat, untuk itu saya akan bagi bertulis kepada Yang Berhormat. Soalan dibangkitkan itu. Yang Berhormat bangkitkan juga mengenai status kehilangan kapal MV Daihat 06 yang hilang sejak Januari 2023. Apakah kementerian menggunakan teknologi satelit dalam mengesan kapal tersebut? Operasi pencarian MV Daihat 06 telah dilaksana selama 7 hari oleh Badan SAR National Basarnas Indonesia bermula 8 Januari 2023 hingga 14 Januari 2023. Pengesanan kali terakhir sistem Kospas Satsat menunjukkan kapal berkenaan lebih kurang 30 batu nautika barat laut Pemangkat Kalimantan Indonesia. Pencarian dikoordinasi oleh Basarnas Indonesia. Berikutan lokasi terakhir adalah di perairan Indonesia. Dalam masa yang sama, APMM juga masih meneruskan usaha bagi mengesan kapal kargo tersebut termasuk menggunakan sistem Kospas Satsat. Operasi Maritime dan Aset Udara APMM secara berterusan masih melaksanakan untuk mengesan kapal tersebut. Pihak APMM juga telah bekerjasama dengan pihak Indonesia sehingga hari ini dan masih tiada sebarang petunjuk jelas dari pihak Indonesia. APMM terus melaksanakan kerjasama dengan Interpol berkenaan perkara ini dan pihak Interpol telah mengeluarkan notis berkenaan kehilangan kapal tersebut. Boleh bertanya pada tuaran? Boleh tanya? Saya boleh bagi ya, Mak, tapi saya ada 18 minit ni. Pas speaker Banyak boleh. tebal ni, Mak. Menteri Saya ingat tidak saya bagi Indeksnya. tak adil kepada yang berbangkitkan banyak. Saya dah bangkit. Kalau Menteri dia tidak beri laluan, duduk. Saya ada banyak tebal sangat ni. Pendeksnya. Pendek pun saya takut tak habis, Pak. Perkara baru nanti. Kalau habis saya akan pergi keluar nanti. Tanya Oh, Pak. ini ada kaitan ni pendek saja jawapan dia. Saya, Pertanyaan dia. saya tabirkan dia lah, Pak. Satu lagi perkara yang dibangkitkan oleh Ibu Barat tadi, Balai Polis di Ipoh bila hendak dimula. Tanya pindah yang itu, yang kapal yang hilang tadi tu. Sekejap. Kapal yang hilang satu saja. Kapal yang hilang tu. Saya mau tanya pasal kapal yang hilang tu. Ya, saya tanya. Okey. Saya bangkit dia, saya jawab je lah. Nanti, Okey. Mak. Saya Adakah takut yang berhormat? tak habis. Sekejap, Saya Pak. mau tanya ni, Nak ya. Saya jawab minta pasal pendek Balai saja. Polis ni. Pendek saja. Okey. Sebab Berhormat. sebentar tadi di Kamar Khas ada saya bertanya tentang perkara. Yang Berhormat Tuaran, Menteri tidak beri laluan, duduk. Oh, keras betul lah. Balai Polis Kontijen Perak dan perumahan telah pun diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-12 RP3 dengan peruntukan sebanyak 450 juta. Dan projek ini akan bermula 2023 di mana sebanyak 300 juta telah diperuntukkan untuk projek ini. Saya juga nak menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jeli. Minta Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen Malaysia menaik taraf jalan di ICQS Bukit Bunga. Yang Mak Jeli ada. Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen Malaysia mengambil maklum terhadap cadangan Yang Berhormat berkaitan dengan perkara berkenaan. KDN akan menyampaikan dan merujuk perkara ini kepada pihak-pihak berkaitan. Antaranya ialah Kementerian Kerja Raya, pihak berkuasa tempatan bagi menaik taraf jalan raya di pihak Malaysia. Untuk menaik taraf jalan di atas Jambatan Persahabatan Malaysia-Thailand di ICQS Bukit Bunga, kerana jambatan ini dibina antara dua negara, Kementerian Dalam Negeri akan mohon Kementerian Luar Negeri supaya menyampaikan kepada kerajaan Thailand supaya kerja-kerja naik taraf dapat dilaksanakan secara bersama. Ini jawapan yang boleh saya berikan. Yang Berhormat Jeli juga membangkitkan soal berkaitan dengan permis PDRM dan kuartus yang daif. Bagi menjamin keharmonian dan perpaduan, sebanyak 44.8 juta telah diperuntukkan di bawah pembaikan dan ubah suai permis PDRM. Daripada peruntukan tersebut,
Kelantan telah diperuntukkan sebanyak 1.27 juta bagi kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kuartus dan sebanyak 1 juta bagi kerja-kerja pembaikan dan penggantian lift pada tahun 2023. Yang Berhormat Jelebu, tak ada Dewan. Tak apalah saya jawab. Atau saya skip tak? Skip. Saya skip lah. Yang tak ada Dewan ni saya skip. Saya bagi jawapan tulis. Yang Berhormat Pasir Mas dan Wang Semaju membangkitkan perkara yang sama, iaitu membangkitkan soal unjuran Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan kaki tangan polis mencukupi selari dengan pertumbuhan penduduk. Juga mohon penjelasan tentang garis panduan bagi PDRM melaksanakan kajian pengoptimum pejawatan. Yang Berhormat Pengerusi lebih arif tentang ini. Dalam melaksanakan kajian pengoptimum pejawatan PDRM, Kementerian Negeri, PDRM dan JPA sedang meneliti dan mengenal pasti model pejawatan yang bersesuaian berdasarkan maklumat, satu, penduduk, kedua, demografi, jenayah, indeks jenayah, ketiga, berkaitan dengan aktiviti ekonomi setempat dan lokasi sosi suatu kawasan. Kajian ini melibatkan beberapa siri bengkel dengan stakeholder dan dijangka selesai penghujung tahun ini. Dari segi jumlah aset pasukan gerak udara PGU dibangkitkan oleh Wang Semaju, kita ada 12 helikopter, kita ada 21 pesawat ringan, antaranya ialah Agusta AW139 6 buah. Kalau pesawat ringan antaranya ialah Cessna 172 SP 6 buah. Dan berapa lagi pesawat yang keseluruhan jumlah ialah 33. Perkara sama dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jeli, Pasir Mas, Wang Semaju, Kulim dan juga Yang Berhormat Muar tadi, iaitu berkaitan dengan penyelenggaraan pembaikan kuartus dan balai polis yang ujuk. Pada tahun 2023, PDRM telah diperuntukkan sebanyak 35 juta di bawah peruntukan mengurus DE bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan pejabat dan balai polis. Selain itu juga, di bawah peruntukan pembangunan DE sebanyak 113 juta diperuntukkan bagi kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kuartus, manakala sebanyak 113 juta juga diperuntukkan bagi kerja-kerja pembaikan dan penggantian lift yang dipohon di dalam rancangan Malaysia ke-12 RPT3. Dengan peruntukan ini kita akan laksanakan projek-projek di beberapa tempat yang telah pun kita senaraikan. Yang Berhormat Lubuk Antu. Sedikit saja, kalau jawapan bertulis pun okey. Cuma di daerah Muar, khususnya Parlimen Muar, kuartus perumahan Parit Perupuk yang dah dimohon sejak tahun 2018 yang sangat usang, lapuk, saya berharap diberikan keutamaan, Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya akan bangkitkan perkara ini kepada perkara berkenaan dan kita bagi jawatan tertulis. Lubuk Antu membangkitkan berkaitan dengan mekanisme kerajaan bagi membendung masalah yang masih belum selesai bagi segelintir rakyat Parlimen Lubuk Antu di mana status mereka masih tidak diketahui ataupun bukan rakyat Malaysia walaupun mereka telah berkahwin dengan warga negara Malaysia. Ini banyak dibangkitkan oleh ahli yang berhormat tadi. Datuk Pengerusi, untuk makluman Yang Berhormat, sebagaimana saya maklumkan tadi bahawa kelahiran seorang individu di negara ini tidak membolehkan individu tersebut mempunyai warga negara secara automatik. Ini dasar. Taraf kewarganegaraan seorang individu adalah ditentukan berdasarkan status, satu, perkahwinan, kedua ialah taraf warga negara ibu bapa kandung individu berkenaan. Sewaktu kelahiran berlaku selaras dengan peruntukan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, Kaedah-Kaedah Kewarganegaraan 1964 serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa dalam isu pendaftaran perkahwinan, pengangkatan, saya silap sebut tadi, kesah tarafan anak dan peraturan imigresen. Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN sentiasa mengambil langkah proaktif dalam memastikan urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri individu yang berkelayakan dapat dilaksana dengan mudah di seluruh negara, terutama di kawasan pendalaman dan luar bandar.
melalui program-program antaranya menyemai kasih sayang, menyemai kasih rakyat Mekah. Ini program yang kita laksanakan. Melalui program ini, JPN akan memberi pelbagai perkhidmatan termasuk khidmat nasihat berkaitan dengan pendaftaran kad pengenalan, soal kelahiran, soal kematian bagi memudahkan urusan rakyat untuk memiliki dokumen pengenalan diri mengikut kelayakan beliau. Yang berhormat Lubuk Antu juga bangkitkan tentang kerajaan telah meluluskan 7 pos kawalan keselamatan baru di Sarawak. Adakah Kementerian Dalam Negeri mempunyai perancangan dalam menambah anggota di kawasan sempadan dan apakah perancangan akan untuk melengkapkan IPD Lubuk Antu yang mempunyai anggota seramai 89 orang. Beliau juga bertanya adakah terdapat perancangan akan datang untuk penambahbaikan senjata dan kenderaan by4 di IPD Lubuk Antu. Untuk makluman yang berhormat, bagi memperkukuhkan keselamatan dan kawalan sempadan Malaysia, sebanyak 3 batalion PJA yang baru akan diwujudkan melalui pensusuran semula PJA. Pengujudan 3 batalion baru ini sekaligus akan menambah dan memberi impak dalam keberkesanan kawalan sempadan dan kedaulatan negara bagi keseluruhan Sabah dan Sarawak dari segi kekuatan, kawasan tanggungjawab serta keberhasilan operasi. Pecahan lokasi 3 batalion baru PJA saya maklumkan sebagaimana berikut. Pertama, batalion 23 PJA Seri Aman Sarawak, Negeri Sarawak. Batalion 21 PJA Keningau, Sabah. Batalion 22 PJA Kunat, Sabah. Ini 3 yang akan dibentuk baru. Merujuk keanggotaan PDRM di IPD Lubuk Antu, keperluan penambah anggota tersebut akan dikaji dari masa ke semasa berdasarkan keperluan strategik dan peruntukan kewangan yang diperuntukkan kepada Kementerian Negeri. Ini termasuk juga dengan keperluan penambah baik aset-aset strategik seperti kenderaan dan persenjataan yang bersesuaian dengan ancaman kawasan sempadan berkenaan. Yang berhormat Tawau, terima kasih. Dia membangkitkan berkaitan dengan pengurusan permohonan kuota pekerja asing di negeri Sabah. Untuk makluman yang berhormat, hal ehwal immigration berkaitan permohonan kuota pekerja asing di Sabah adalah dilaksana oleh Kerajaan Negeri Sabah. Jabatan Imigresen Sabah adalah antara jabatan-jabatan yang terlibat dalam proses pengajian pekerja asing. Hal-hal dasar ditentukan oleh kerajaan negeri yang mempunyai kuasa khusus mengenai kebenaran kemasukan pekerja asing di negeri Sabah. Yang berhormat juga membangkitkan isu dokumen dari rakyat di Tawau dan pakar usaha KDN untuk menerangkan kepada rakyat di Sabah. Untuk makluman dari yang berhormat, taraf kewarganegaraan seorang individu, saya telah pun sebut tadi, ia bergantung kepada perkahwinan juga taraf warganegara ibu bapa kandung sewaktu kelahiran berlaku. Berhubung dengan cadangan yang berhormat agar JPN dapat membantu dengan memberi penerangan mengenai perolehan dokumentasi diri seperti kad pengenalan, sijil kelahiran lewat, kewarganegaraan, JPN melalui program menyemai kasih rakyat akan mengadakan sesi penerangan dan taklimat dan khidmat nasihat bukan sahaja di Tawau, malah lain-lain kawasan yang memerlukan perkhidmatan berkenaan. Yang maksud ada sebab dia ubah tempat duduk. Okey. Yang maksud bangkitkan isu penyalahgunaan kad pelarian UNCHR. Untuk maklumat yang berhormat, dasar mengenai pengurusan pelarian dan permohonan suaka adalah di bawah bidang kuasa MKN, bukan di bawah KDN. Merujuk kepada isu penyalahgunaan kad UNHCR, JIM sendiri, iaitu Jabatan Immigration, akan sentiasa memastikan setiap warga asing yang berada dalam negara ini yang mempunyai pas UNHCR ni. Jadi bagi parti yang memegang kad ini yang didapati palsu, Jabatan Imigresen Malaysia akan mengambil tindakan termasuk menangkap, menahan, mendakwa,
mengusir mana-mana parti yang didapati memperoleh atau memegang kad UNHCR palsu. Mana tindakan akan ambil berasaskan undang-undang yang ada. Untuk makluman, Jabatan Imigresen Malaysia sentiasa bekerjasama dengan pihak UNHCR dalam menentukan dan mensahkan mana-mana pemegang kad yang dipegang oleh parti. Dan kita sentiasa mahu supaya mereka mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Berkaitan dengan Yang Berhormat juga bangkit berkaitan dengan isu penjelasan. Sekejap. UNHCR. 5 minit dah. Panjang ni. Ya, UNHCR. Sikit-sikit. Start habis ni. Yang Berhormat juga bangkit tadi berkaitan dengan Duduk. betul ya? Yang Hormat pasal UNHCR. Sekejap. Harau, kalau Dah tanya saya jawab satu. ni tak sempat jawab tadi. Bukan. UNHCR ni, saya nak tanya, jawapan immigration tak apalah kami tindakan biasa lah kan. Nombor satu, berapa dah ambil tindakan? Sebab saya di antara orang yang terlibat secara langsung dalam mengendalikan UNHCR. Saya nak tanya, adakah UNHCR dia sendiri tu diiktiraf ataupun tidak kehadirannya di Malaysia? Sebab dia sendiri tidak diiktiraf, bagaimana dia boleh mengeluarkan kad? Terima kasih. Dari segi data tidak ada di tangan saya. Saya akan bagi secara bertulis. Apa-apa perkara berkaitan dengannya ialah mengikut undang-undang. Dan kerjasama yang kita bentuk bersamalah. Jadi untuk maklumat Yang Hormat, kanak-kanak kita tak tahan di depo immigration kepada mereka yang pegang kad UNHCR ni. Okey, Yang Hormat ya. Menteri sikit lagi berkaitan kanak-kanak tu. Menteri, tinggal 4 minit saja lagi. Saya hanya minta satu perkara saja. Jelaskan perkara Kabo. Video Kabo tu saya minta penjelasan. Boleh penjelasan. Menteri. Saya akan jawab ikut ni. Dulu Yang Hormat. Kejap Ya, Yang Muhammad, pengurusi ikut menteri nak jawab lah. Mana boleh tekan menteri, kesian ke dia. Ikut aturan. Bagus menteri, teruskan. Dulu bergaduh dengan dia, sekarang nak kawan baik pula dah. Amboi. Yang Hormat. Kalau macam ni lagi mengurangkan masa saya, Yang Hormat. Nak buka poster depan ni, Yang Hormat. Yang Berhormat, yang lain Yang Berhormat, waktu floor Timbalan Menteri. Dia ada beberapa minit saja. Teruskan Yang Berhormat. Sik. Berkaitan dengan tahanan kanak-kanak, saya diberi maklum oleh beberapa pihak termasuk NGO yang membantu pelarian-pelarian ditahan di depo ni, masih ada kanak-kanak yang ditahan. Termasuklah di daerah Sik ada depo immigration di sana, dan kanak-kanak ini saya rasa sangat pentinglah untuk kita meletakkan mereka di tempat yang lebih khusus dan tidak bersama dengan pelarian-pelarian yang lain ya, yang untuk jaga keselamatan mereka. Yang saya sebutkan tadi ialah jika kanak-kanak yang memegang kad UNHCR tadi. Okey, yang mana yang lain tu yang belum ada kad lagi maksudnya. Atas dasar manusiawi kita sedang menangani isu ini. Tadi pun kita bincang dalam puskap kita berkaitan perkara ini. Yang Berhormat, Yang Berhormat merebut. Ada antara perkara yang dibangkitkan tadi adalah jumlah pusat tahanan immigration. Kedua ialah jumlah tahanan di depo immigration. Berkaitan dengan kos makan minum di semua depo tahanan immigration. Juga berkaitan dengan perancang kerajaan dalam pengurusan depo immigration. Jumlah pusat tahanan 21. Jumlah tahanan 13,440. Kos makan minum seorang tahanan RM13.50 sehari. Kos pengurusan depo immigration setahun lebih kurang 84,864,644,646 Ini kos operasi, makan minum, penyelenggaraan bagi tahun 2022. Dan Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Imigresen Malaysia sedang memperinci cadangan-cadangan untuk menambah baik pengurusan depot bagi pengurangan perbelanjaan kerajaan. Kita sedar perbelanjaan cukup tinggi dan kita sedang mengkaji dan mengevaluasi perkara ini. Yang Berhormat, Kulim Bandar Baru membangkitkan mengenai sewaan bangunan pejabat rela daerah di Bandar Baru. Buat masa ini, rela tidak mempunyai perancangan untuk membina bangunan baru.
tak ada dalam perancangan. Walau bagaimanapun, proses untuk mencari bangunan sewaan yang lebih sesuai telah dilaksana dan dalam tindakan rela di peringkat pusat. Yang Berhormat, libaran bangkitkan berkaitan dengan paip air yang uzur dan perlu diganti di kuartus Taman Tinosan, Sandakan, Sabah. Betul libaran? Oh, dia tak ada. Skip. Labuan dah. Pun tak ada. Yang Berhormat Langkawi ada. Yang Berhormat Langkawi bangkit satu isu saya jawab, Musi. Masa berhabis kan. Sebab Arau tadi dia nak balik cepat, dia nak makan. Omar dia masak sedap. Yang Berhormat Langkawi membangkitkan isu pengeluaran visa kepada pengendali kapal-kapal mewah yang telah tamat semasa PKP. Selepas negara membuka semula sempadan kepada kemasukan pelancong asing bermula April 2022, Jabatan Imigresen Malaysia telah mula proses mana-mana permohonan visa warga asing dari negara-negara yang memerlukan visa. Bagi negara yang tidak memerlukan visa, mereka datang ke Malaysia dan akan diberikan pas lawatan sosial. Oleh itu, tidak timbul lagi bahawa pelancong asing yang memiliki yacht tidak diberi visa untuk masuk ke Langkawi sekiranya memenuhi syarat. Mana yang memenuhi syarat, kita akan beri dengan memudahkannya. Yang melanggar syarat, kita ikut peraturan-peraturan yang ada. Sekiranya masih terdapat pelancong di Langkawi yang terkandas kerana isu visa, ia adalah dinasihatkan supaya hadir ke pejabat Imigresen Langkawi untuk dinilai secara objektif kes tinggal lebih masa. Yang Berhormat boleh jumpa pemilik kapal, jika mereka tak ada visa boleh datang ke pejabat Imigresen. Yang Berhormat Datuk Musi, hasrat saya memang nak jawab banyak perkara, tapi kekang masa, dan oleh itu semua jawapan-jawapan tidak jawab saya akan beri secara tertulis. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Pak Pengurusi, bagi mengikut jawapan-jawapan fatwa yang duduk Yang Pengurusi, Berhormat. peraturan mesyuarat. Masa dah habis dah. Dah peraturan mesyuarat. Ya. Yang Berhormat bagi tahu jawapan bertulis 5 hari ikut Ya, betul. Yang Berhormat punya fatwa. Tapi sekarang ni makan 5 hari, kita tak ada masalah, kita nak habis parlimen. Saya minta jawapan dia bagi besok. Kalau tidak, kita tak sempat. Bila parlimen habis baru dapat jawapan. Jadi pengurusi, saya minta supaya menteri jawab besok ataupun hari berikutnya. Sebab peraturan mesyuarat ini untuk mesyuarat persidangan yang lama. Yang Berhormat, Macam Berhormat nanti Sat. ya. Ya, pasal dah cakap Kedah ni keluar cakap Kedah sikit. Yang Berhormat bercakap ni peraturan nombor berapa? Yang Berhormat, saya minta fatwa yang dibetul. Itu baru betul lah. Sebagaimana yang sedia maklum, Yang di-Pertua telah memberi arahan dan Pertua akan menjawab menteri jika tidak dapat menjawab di dalam masa di dalam Dewan dalam tempoh 5 hari perlu menjawab secara bertulis. Dengan sedemikian, saya pohon menteri dan timbalan menteri ambil maklum tentang perkara yang telah diputuskan oleh Yang di-Pertua. Ya. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah berkaitan Kepala Bekalan B62 dan Kepala Pembangunan P62 di bawah Kementerian Dalam Negeri berjumlah RM 13 bilion 803 juta untuk Kepala B62, anggaran perbelanjaan mengurus 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, Kepala B62 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah berikutannya, masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P62 anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah Kepala P62 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Berikutan itu, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Bentara laksanakan tugas.
Berikutan adalah dua perkara yang Dipertua telah mengarahkan saya untuk disampaikan kepada ahli-ahli yang berhormat. Kepada Menteri dan Pegawai Kementerian, buat masa ini dimaklumkan bahawa Dewan Rakyat dan Dewan Negara sedang berjalan serentak. Dengan sedemikian, sila selaraskan dengan pihak SUDR, Urustia Parlimen, agar menteri yang bertugas tidak melanggar masa penyampaian di Parlimen. Beliau kena berada di sini, di sinilah. Kalau di Dewan Negara lah. Pohon diselaraskan bagi pegawai menteri, timbalan menteri dan menteri. Ya. Selain pada itu, untuk makluman, besok satu majlis iftar akan berlangsung di Dewan Parlimen. Pohon semua yang hadir untuk jemput. Itu saja. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini tangguh sehingga 10 pagi hari Selasa 28 Mac 2023.